Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Isri Amin bin Haji Ismail. Nombor metrik 8604135552530001. Kita dalam subjek pengurusan projek EBTM 3103 untuk pengurusan projek lah di OUM. Okey, di sini saya nak terangkan sedikit tentang komunikasi berkesan, iaitu definisi dia, proses di mana manusia menghantar dan menerima mesej, pengkongsian maklumat, idea dan perasaan, interaksi dua hala di antara dua manusia lah. Seterusnya, proses adanya mesej encode dan decode dan maklum malas encode ke decode, di mana ianya melalui saluran penghantar dan penerima. Seterusnya, saya akan terangkan sedikit tentang komunikasi berkesan. Mesej yang disampaikan berkesan dan dapat diterima dengan jelas dan tepat. Seterusnya, komunikasi di tempat kerja antara pengurus dan pekerja, pekerja dan pengurus, dan sesama rakan sekerja. Kemahiran berkomunikasi menimbulkan minat orang, tingkah laku, memberikan perhatian, mendengar, mengemukakan soalan dan memberikan refleksi perasaan. Okey, yang seterusnya, halangan dalam berkomunikasi: pemahaman pendapat yang berbeza, maklumat yang tidak mencukupi, punca yang diragukan, serta keadaan sekeliling yang tidak sesuai seperti bising dan sebagainya lah. Okey, yang terakhir, komunikasi interpersonal: peringkat maklumat fakta, idea dan pandangan, peringkat perhubungan perasaan, sikap dan nilai. Okey, di sini saya nak terangkan sedikit lah. Okey, definisi komunikasi. Okey, yang pertama, proses di mana manusia menghantar dan menerima mesej. Okey, yang kedua, proses di mana manusia berkongsi atau bertukar-tukar idea, maklumat dan perasaan. Okey, yang ketiga, proses interaksi antara manusia di mana orang ramai bertutur dan bertukar-tukar pendapat, gerak, isyarat atau simbol. Okey, dalam komunikasi ni, proses dan elemen dia, kita ada di sini mesej, penerima, penghantar dan maklum malas. Okey, di sini kita akan terangkanlah encode, decode dan maklum malas serta gangguan yang saluran ni lah yang berlaku. Okey, seterusnya, komunikasi berkesan. Okey, yang pertama, mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas oleh penerima. Makna mesej difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima. Okey, kemudian perubahan yang berlaku sekiranya dikehendaki. Akibat mesej adalah seperti perubahan yang dikehendaki pengguna. Okey, yang last, mesej yang disampaikan mempunyai unsur kos efektif. Kemudian, komunikasi pengurus dengan pekerja, iaitu memberi arahan kerja, menjelaskan alasan kerja, menjelaskan prosedur dasar dan amalan. Okey, kemudian menjelaskan misi dan matlamat. Komunikasi pekerja dengan pengurus, kita ada 4 di sini, iaitu yang pertama, maklum malas, sikap dan perasaan. Yang kedua, mengemukakan cadangan. Yang ketiga, maklumat mengenai pencapaian maklumat. Yang keempat, ruang menyuarakan permintaan kepada pengurus lah, pengurus syarikat. Okey, komunikasi sesama pekerja, kita boleh selaraskan tugas dan tanggungjawab antara unit dan jabatan. Kemudian sistem sokongan sosial, iaitu semangat kekitaan
antara rakan-rakan kerja. Okey. Kemudian pengkongsian maklumat dengan rakan sejawat. Seterusnya memudahkan penyelesaian masalah dan mengekalkan konflik, menyelesaikan konflik antara jabatan dan unit. Okay. Komunikasi dengan pelanggan pula, kita ada 4 di sini. Yang terangkan memberikan perkhidmatan atau melaksanakan tindakan. Yang kedua, kita boleh menyampaikan maklumat mengenai perkhidmatan. Yang ketiga, kita menerima aduan dan rungutan daripada pelanggan lah. Okey, yang keempat, saluran komunikasi pihak pelanggan kepada organisasi. Terusnya, kemahiran tingkah laku. Kita di sini kita komunikasi antara mata, kedudukan tubuh dan pergerakan, mimik muka dan keterampilan dan suara. Okey, daripada kemahiran itu kita dapat menimbulkan minat orang terhadap kita punya komunikasi lah, dan juga boleh melibatkan pendengar untuk mendengar kita punya celoteh dan menghiburkan. Seterusnya mengamalkan mengenal pasti keistimewaan orang lain dan membawa topik perbualan yang anda mahir lah. Dalam halangan dalam komunikasi, iaitu halangan dia pemahaman yang berbeza, maklumat yang tidak mencukupi, semantik, iaitu perkataan yang berlapis, berbagai makna, selalunya ia sebagai kiasan lah. Kemudian punca yang diragukan, iaitu gosip-gosip. Yang terusnya keadaan sekeliling yang tidak sesuai, seperti terlalu bising, leka memikirkan sesuatu, sekatan emosi, tidak mampu luahkan apa yang difikirkan, mula akan timbul kurang minat dan prasangka lah. Itu antara halangan dalam ni lah. Okey, sampai di situ. Komunikasi interpersonal. Iaitu peringkat maklumat fakta, idea dan juga pandangan. Yang kedua, peringkat perhubungan, perasaan, sikap dan nilai lah. Ini antara komunikasi interpersonal lah. Daripada kita komunikasi itu, kadang-kadang kita tak tahulah sama ada orang tu boleh terima ataupun tidak lah apa yang kita sampaikan. Mungkin terdapat gangguan antara kita dan penerima dan juga penghantar lah. Penghantar tu kita lah. Gangguan dia seperti bunyi bising, leka, tidak fokus. Itu antara gangguan-gangguan dia lah. Kesimpulan daripada komunikasi berkesan ni, kita dapat simpulkan bahawa komunikasi berperanan menjalankan hubungan. Meskipun pertalian darah adalah ikatan biologikal, namun komunikasi mampu menjalinkan dan mendefinisikan bentuk perhubungan antara dua orang manusia, iaitu dua halal lah antara kita dan orang lain. Oleh itu, manusia yang tidak berkomunikasi tidak ada hubungan dengan sesiapa dan apa cara sekalipun. Dengan adanya komunikasi yang berkesan di kalangan komunikator, maka sesuatu maklumat dapat disampaikan dengan jelas dan mudah difahami oleh pendengar. Daripada kenyataan yang diutarakan, juga dapatlah kita simpulkan bahawa komunikasi yang efektif dan efisien amatlah penting bagi melahirkan individu atau masyarakat yang berilmu, berketerampilan dan juga berkeyakinan. Sampai di sini sajalah saya harap dapat kongsi sedikit ilmu, dan apa yang saya kongsi ni dapat anda gunakan untuk masa-masa akan datang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.